Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Naatiah Nordin dan rakan seperjuangan sekalian. Hari ini, kami akan membentangkan peranan kaunseling dalam organisasi bagi meningkatkan produktiviti pekerja. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Tan Afiqah binti Aminuddin bersama rakan sekumpulan saya iaitu Muna Izzah, Nur Liana, Nur Dini dan Nur Syufika. Namun, terdapat seorang daripada ahli kumpulan kami telah berhenti dalam kursus ini iaitu Nur Atira. Seterusnya, pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, masalah mental di kalangan pekerja turut berlaku di sekitar kita dan ini boleh menjejaskan aktiviti pekerjaan. Seterusnya, daripada National Mobility Health Survey iaitu NHMS dulu mengatakan bahawa penyakit kesihatan mental adalah sebagai masalah kesihatan utama yang dialami oleh rakyat Malaysia dalam tahun 2020. Seterusnya, terdapat juga keratan akhbar mengenai kerap kerja lebih masa punca tekanan bunuh diri yang berlaku di Tokyo, iaitu pada tahun 2016 di berita harian. Bagi mengurangkan masalah mental di kalangan pekerja ini, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya dan masyarakat perlulah mengambil peduli dalam menjaga kesihatan mental diri sendiri. Seterusnya, kaunseling juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktiviti pekerja, di mana kaunseling ini dapat membantu pekerja mengatasi berbagai isu peribadi dan membantu individu memahami diri mereka dengan lebih baik dan mengatasi ketidakselesaan atau konflik emosi yang berlaku antara pekerja. Jadi kita beralih kepada penyertaan masalah. Terdapat 3 isu utama yang akan dikaitkan dengan peningkatan produktiviti pekerja dalam sesebuah organisasi. Yang pertama adalah isu persekitaran di tempat kerja, yang mana pekerja selalunya dikatakan tidak selesa bekerja dalam satu keadaan tempat kerja yang kurang memuaskan, terutamanya daripada sudut budaya, hubungan kerja ataupun lokasi kerja dan juga faktor-faktor dalaman dan luaran lah di sesuatu tempat kerja itu, yang mana perkara-perkara ini boleh mengganggu produktiviti mereka. Jadi pekerja selalunya akan mengalami perubahan sikap yang ke arah negatif, sering beremosi dan juga ia akan mengganggu kestabilan sesebuah organisasi itu sendiri. Seterusnya adalah gaji pekerja tidak dibayar dengan kadar yang sepatutnya. Misalnya, pekerja tidak bermotivasi sekiranya gaji mereka tidak dibayar dalam kadar yang sepatutnya. Ia seterusnya akan menyebabkan tekanan emosi dalam kalangan pekerja itu sendiri, yang mana ia akan menjadi lebih kronik, lebih teruk apabila perkara ini berlanjutan dan boleh menggugat kestabilan sesebuah organisasi. Jadi, dikatakan dalam penulisan Yati et al., pekerja yang sudah lama berkhidmat berkemungkinan tinggi kurang produktif ketika menjalankan tugas kerana gaji mereka tidak meningkat ataupun gaji yang ditawarkan adalah sama dalam tempoh masa yang lama. Dan hal ini sekaligus menyebabkan sasaran produktiviti seseorang pekerja itu tidak tercapai. Penyertaan masalah yang terakhir adalah ketidakseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi. Tuntutan kerja yang berlebihan dan kurangnya fleksibiliti dalam jadual waktu kerja boleh mengganggu keseimbangan antara kedua-duanya. Jadi, masalah dalam kehidupan seseorang pekerja itu boleh mengganggu fokus mereka ketika menjalankan tugas. Dan dikatakan juga pekerja yang sudah berkeluarga, yang memiliki komitmen yang tinggi di rumah dan di tempat kerja, lebih cenderung untuk mengalami tekanan dibandingkan dengan mereka yang belum berkahwin, mereka yang belum berkeluarga. Jadi hal ini akan seterusnya memberi kesan buruk kepada produktiviti seseorang pekerja itu dan mengganggu sebuah organisasi untuk mencapai objektif mereka. Baik, seterusnya saya akan menerangkan elemen ketiga iaitu kajian-kajian lepas. Tertera di skrin terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi produktiviti pekerjaan. Dan saya akan sertakan 4 isu dan juga 4 peranan kaunseling dalam organisasi bagi tajuk kami ini pada next slide. Yang pertama ialah tekanan budaya kerja dan persekitaran. Antara yang berkait ialah beban kerja yang berat, masa bekerja yang panjang dan tahap tekanan yang tinggi semasa waktu bekerja. Sebagai contohnya, frontliner yang terpaksa bekerja lebih masa dengan tekanan yang sangat berat pada
waktu wabak COVID-19 melanda di negara kita. Yang kedua ialah gangguan mental. Akibat daripada tekanan budaya yang terlampau stres, ianya akan memberi kesan lanjutan seperti kemurungan, kegelisahan dan juga gangguan tekanan pasca trauma PTSD. Dan yang paling teruk, ianya akan menyumbang kepada peningkatan kes jenayah iaitu kes bunuh diri. Yang ketiga ialah kewangan. Rata-rata rakyat Malaysia mempunyai isi rumah kurang daripada RM4,000 dan ini memberi tekanan yang sangat tinggi kepada rakyat Malaysia kerana kos sara hidup yang kian meningkat saban tahun. Dan yang terakhir ialah faktor peribadi yang bermula dari luar persekitaran kerja dan hal ini memberi impak kepada kepincangan motivasi seseorang pekerja. Sebagai contohnya, seseorang pekerja kurang bermotivasi, ianya akan mengakibatkan mereka kurang komited dengan kerja yang mereka lakukan. Baik, bagi memperhalusi faktor yang saya sebutkan sebentar tadi, faktor yang pertama iaitu tekanan budaya kerja di persekitaran. Isu yang saya ketengahkan ialah dalam kajian AUNI dan lain-lain pada tahun 2022, mendapati bagi anggota sektor perubatan, mereka biasanya mengalami beban kerja yang berat, masa bekerja yang panjang dan tahap tekanan yang tinggi semasa dalam rutin kerja. Dan ini merisiko kesihatan mental mereka yang bekerja sewaktu wabak COVID-19 melanda. Berdasarkan Hayati dan lain-lain pada tahun 2021, peranan kaunseling itu sendiri bersifat unik kerana ia berupaya membantu klien dalam membuat keputusan untuk diri mereka sendiri apabila kaunselor mendapat memahami masalah yang mereka hadapi. Dan apabila seorang pengurus cekap dan mahir menggunakan pendekatan kaunseling yang dikenal pasti, produktiviti sumber manusia akan berjaya dioptimalkan. Baik, faktor seterusnya ialah gangguan mental. Malaysia merekodkan peningkatan kes bunuh diri dengan kadar 81% kepada 1,142 kes pada tahun 2021 berbanding 631 kes pada tahun 2020. Data Polis Diraja Malaysia 2021 juga melaporkan terdapat 3 hingga 4 kematian akibat bunuh diri dalam sehari. Malah merujuk statistik Amerika Syarikat menyatakan tahap kesihatan mental yang rendah telah mengakibatkan kos kepada ekonomi dengan jumlah $31 kepada 51 bilion setiap tahun akibat penyusutan produktiviti. Dan talian bantuan sokongan psikososial yang diwujudkan semenjak 25 Mac 2020 mendapati kebanyakan pemanggil memerlukan sokongan emosi dan juga kaunseling seperti mana yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Nur Hayati memetik 2 kajian dijalankan oleh penyelidik menyatakan bahawa perundingan kumpulan telah berjaya mengurangkan tekanan yang dialami oleh orang dewasa yang bekerja dan telah terbukti meninggalkan kepuasan kerja. Berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas kumpulan unit Berindo Farm berkenaan trauma yang akibat gangguan dan kecerahan emosi, penyelidik mendapati pengurangan impak trauma dan kestabilan emosi dapat ditingkatkan di kalangan pekerja. Baik, untuk faktor yang ketiga iaitu kewangan. Sebahagian hasil kajian Ahmad Rashidi 2022 mengatakan responden hanya berharap kepada gaji bulanan semata-mata dan tiada alternatif lain sebagai punca pendapatan sampingan. Selain itu juga disebabkan oleh faktor dalaman keluarga seperti orang tua yang menumpang sekali dengan anak-anak kecil sudah tentu memberi beban ekonomi atau kos sara hidup yang lebih tinggi. Dan mengikut Papas 2020 menjelaskan secara ringkas, hasil penyelidikan sejumlah besar pekerja memerlukan sokongan psikologi untuk membantu mereka mendapatkan kembali kesejahteraan hidup yang sejahtera dan lebih berkualiti. Dan saya yakin kaunseling mampu membantu mereka dari segi nasihat dan bimbingan untuk membuat alternatif terhadap isu yang mereka alami, terutamanya dalam faktor kewangan. Faktor yang keempat ialah peribadi. Mengikut Zetlin pada tahun 2013, mendapati 47% pekerja mengakui bahawa masalah peribadi mereka mempengaruhi prestasi kerja. Berdasarkan satu kajian mungkin pada tahun 2019, pekerja yang kurang bermotivasi akan menyebabkan kepincangan di dalam sistem pentadbiran akibat kurangnya komitmen sewaktu menjalankan tugas yang diberi. Memetik Zuraidah, kaunseling berperanan membantu peserta mengekspresikan perasaan mereka, memberi sokongan emosi, meningkatkan hubungan antara majikan dan pekerja, memudahkan kaki tangan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan meningkatkan produktiviti mengikut matlamat yang akan dicapai. Kaunselor profesional boleh merangsang pertumbuhan peribadi orang lain dan menawarkan bantuan dalam menangani banyak situasi yang menyebabkan tekanan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Syarah binti Ahmad Zamri dengan nombor matriks B130819 akan menerangkan bahagian perbincangan secara ringkas. Di bahagian ini, peranan kaunseling dalam meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi akan dibincangkan bagi mengatasi isu dan permasalahan yang umumnya terjadi dalam kalangan pekerja lah. Di bahagian perbincangan kita ada demografi dan status kesihatan psikologi pekerja dan juga isu utama yang dihadapi pekerja. Data ini diambil daripada jurnal Psikologi dan Kaunseling Perkhidmatan Awam 2020, di mana sebahagian besar responden merupakan perempuan berbangsa Melayu dan telah
berkahwin. Walaupun sebahagian besar responden menunjukkan tahap kesejahteraan mental yang baik, kita mengambil kira mereka yang menunjukkan simptom-simptom yang memerlukan bimbingan kaunseling. 12 orang menunjukkan tahap kesejahteraan mental yang kurang baik, 57 orang mempunyai simptom isu kebimbangan dan 11 orang mempunyai tingkah laku yang kurang terkawal di tempat kerja. Dan bila kita tengok isu utama yang dihadapi pekerja, antara isu yang paling ketara adalah isu persekitaran tempat kerja, kewangan, kesihatan dan juga isu keluarga. Jadi antara intervensi kaunseling yang boleh dilakukan kepada penjawat awam adalah Psychology in Mind ataupun Psychometric Intervensi Psikologi Modul Psikologi Organisasi yang merupakan gabungan 3 teras perkhidmatan psikologi yang melibatkan 3 aplikasi, iaitu aplikasi Psychometric, aplikasi Intervensi Psikologi dan juga aplikasi Modul Psikologi Organisasi. Dengan kata lain, Psychology in Mind ini adalah satu integrasi pengurusan perkhidmatan psikologi yang sistematik dan saintifik, kerana aplikasi psikologi ini merangkumi 6 aplikasi seperti pengambilan dan pelantikan, penempatan, pembangunan potensi, pengurusan bakat, laluan kerjaya, intervensi dan juga prapersaraan. Walaupun begitu, dalam modul ini perbincangan akan lebih memfokuskan kepada aplikasi intervensi psikologi. Di bahagian ini terdapat 3 aplikasi intervensi psikologi. Yang pertama adalah perkhidmatan kaunseling psikoterapi, yang kedua adalah garis panduan pengurusan intervensi psikologi dan ketiga adalah program akrab dan pementoran. Tadi perkhidmatan kaunseling psikoterapi. Dalam ni penjawat awam boleh melayari aplikasi submodul kaunseling dalam HRMIS 2.0 untuk melakukan temujanji kaunseling secara online. Kemudian kita ada e-kaunseling perkhidmatan awam yang menawarkan perkhidmatan kaunseling dan psikoterapi secara email, panggilan, komunikasi video dan juga secara fizikal lah. Yang ketiga adalah terapi virtual ataupun e-hub talk yang khususnya memberikan perkhidmatan kaunseling kepada frontline. Kedua, kita ada garis panduan pengurusan intervensi psikologi. Garis panduan ini merupakan satu tata cara komprehensif yang disediakan sebagai satu panduan dalam pengurusan sumber manusia yang melibatkan skop intervensi psikologi dalam menguruskan kes pegawai yang dirujuk yang menunjukkan isu di tempat kerja ataupun isu-isu yang memerlukan kaunseling lah. Penjawat boleh dirujuk sekiranya menunjukkan satu atau lebih isu seperti psikologi, kesihatan fizikal, kecelaruan mental, spiritual ataupun keterhutangan. Yang terakhir, kita ada program akrab dan pementoran. Program rakan pembimbing perkhidmatan awam ataupun lebih dikenali sebagai program akrab adalah satu program yang dijalankan melalui pelantikan pegawai awam yang diberi latihan untuk membimbing rakan sekerja yang memerlukan sokongan sosial. Kemudian kita ada program pementoran dalam perkhidmatan awam. Ini adalah satu program yang pelantikan pegawai senior yang cemerlang sebagai mentor bagi memindahkan pengetahuan kerja, basic knowledge dan juga sokongan kepada mentee yang baru berkhidmat ataupun baru dinaikkan pangkat. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muna Izzah binti Muhammad Zaki akan meneruskan pembentangan mengenai implikasi dan juga cadangan. Dalam setiap organisasi mestilah mempunyai satu matlamat tertentu yang perlu dicapai oleh setiap pekerja. Dalam mencapai matlamat tersebut, pelbagai konflik terpaksa dihadapi oleh pekerja seperti masalah kewangan, hubungan sosial dan sebagainya, menyebabkan matlamat tersebut sukar untuk dicapai sehingga memberi kesan kepada emosi mereka. Dalam sebuah organisasi, pendekatan psikologi yang paling terbaik ialah melalui kaunseling secara berkelompok. Kaunseling secara berkelompok ini merupakan satu proses interpersonal yang memberi tumpuan kepada pemikiran dan juga tingkah laku serta perbincangan melibatkan isu-isu seperti interpersonal, intrapersonal, pekerjaan sehingga tujuan mereka tercapai. Jadi secara amnya, kaunseling kelompok ini bertujuan untuk membantu individu yang mempunyai masalah yang sama untuk mereka berinteraksi antara satu sama lain, menjalinkan hubungan secara psikologi serta membina perubahan tingkah laku dalam kehidupan seseorang. Kaunseling kelompok ini kebiasaannya dikendalikan oleh kaunselor yang bertauliah bersama dengan beberapa orang klien, membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah di tempat kerja dan juga masalah lain sehingga mereka ini mempunyai kata sepakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Seterusnya, teknik pendekatan kaunseling secara berkelompok ini lebih berkesan jika dibandingkan dengan kaunseling secara individu. Hal ini kerana maklum balas yang ditunjukkan oleh setiap ahli sangatlah positif dan sesi kaunseling tersebut lebih efektif untuk mereka. Kaedah ini juga bukan sahaja dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh pekerja ketika sesi dijalankan, malah dapat memberi manfaat kepada kaunselor ataupun pihak yang terlibat untuk mengenali masalah lain yang dihadapi seperti masalah kewangan, sosial dan juga lain-lain lah. Melalui cara ini juga ia akan mengurangkan sedikit tegangan dan hubungan antara pekerja dan juga majikan dapat diselamatkan. Selain daripada masalah sosial di tempat kerja, masalah kewangan juga merupakan salah satu punca pekerja mengalami masalah emosi sehingga menjejaskan produktiviti mereka. Boleh dikatakan ramai pekerja kurang peka tentang cara pengurusan wang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengaruh persekitaran dan juga kedudukan, tiada pembentangan bajet bersama keluarga dan juga perbelanjaan yang tidak teratur serta kurangnya disiplin dalam pengurusan wang. Hal ini menyebabkan mereka gagal mengatur strategi kewangan dengan sihat. Boleh dikatakan masalah kewangan ini semakin berleluasa dalam kalangan pekerja. Jadi cara yang terbaik untuk pekerja memastikan aliran tunai mereka lebih terjaga, pekerja perlulah mendapatkan perkhidmatan kaunseling kewangan daripada pelbagai agensi, contohnya seperti agensi kaunseling dan juga pengurusan kredit ataupun dikenali sebagai AKPK. Melalui perkhidmatan ini, pekerja akan diajar dan diberi kesedaran oleh penasihat kewangan yang bertauliah tentang pendidikan kewangan seperti pengurusan wang, cara membuat pelaburan dengan betul dan pelbagai bengkel yang akan memberi manfaat kepada mereka. Dengan cara ini, pekerja akan lebih bijak dalam menguruskan kewangan, seterusnya terhindar daripada bebanan hutang yang menyeksakan. Mereka juga akan lebih peka dengan membuat simpanan kecemasan dengan baik serta dapat membezakan keperluan dan juga kehendak. Oleh itu, dapat disimpulkan pengurusan kewangan yang sihat juga dapat membantu pekerja mengekalkan keseimbangan kehidupan kerja dengan lebih baik. Kesimpulannya, kaunseling ini penting dalam meningkatkan produktiviti pekerja di mana kaunseling ini dapat membantu mereka menguruskan stres, mengatasi masalah, meningkatkan komunikasi dan meningkatkan motivasi. Seterusnya, terdapat 3 isu utama yang berkaitan dalam pekerjaan, iaitu isu persekitaran tempat kerja, faktor kewangan serta isu keseimbangan antara pekerja dan kehidupan peribadi pekerja. Seterusnya adalah penting untuk pekerja yang menghadapi masalah mental ini untuk mengadakan sesi kaunseling, kerana masalah dapat dikenal pasti dengan lebih mendalam dan sedikit tegangan dapat dikurangkan sekiranya meluahkan perasaan. Dan akhir sekali, penyertaan dalam intervensi kaunseling, di mana pekerja-pekerja yang mempunyai masalah pribadi ataupun masalah mengenai kerjaya dan sebagainya boleh menyertai intervensi kaunseling. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.